Salam sejahtera. Budak-budak UMNO berkata sudah sampai masanya untuk parlimen dibubar kerana UMNO sudah kembali kuat. Rakyat sudah sokong UMNO sekali lagi, dan ini anggapan dia berpandu kepada prestasi UMNO dan barisan di Pilihan Raya Negeri Johor dan sebelum tu Pilihan Raya Negeri Melaka. Di Pilihan Raya Negeri Melaka yang sebenarnya jumlah undi tidak bertambah. Dan di Pilihan Raya Negeri Johor, undi UMNO bertambah hanya 50,000 sahaja dibanding dengan jumlah pengundi yang berdaftar atau orang yang layak mengundi 2.5 juta. Jadi 2.5 juta dapat hanya ekstra 50,000. That's not really very impressive. Dan UMNO mendapat hanya 16% sahaja dari pengundi yang berdaftar atau mereka yang layak mengundi. 16%. Kalau kita ambil kira MCA, MIC ataupun Barisan Nasional, dia naik kepada 24%, tak sampai 1/4. So it's not really that impressive. Seperti budak-budak UMNO ni menganggap. Mereka kena kaji bukan saja dari segi berapa peratus undi mereka terima, tapi sebab apa 84% tak sokong UMNO ataupun 76% tak sokong Barisan Nasional. Dan jumlah undi Barisan Nasional dapat dibanding dengan yang Barisan Nasional tidak dapat, iaitu Pakatan Harapan, PAS dan Bersatu, jumlah undi yang tidak mengundi untuk ataupun yang mengundi untuk pihak lawan lebih tinggi. So the problem is ramai pengundi tidak mengundi untuk UMNO dan Barisan, dan ramai lagi pengundi yang layak mengundi tidak keluar mengundi. So 16% untuk UMNO, 24% untuk Barisan tidaklah boleh dianggap as very impressive ataupun very convincing. Dan UMNO perlu kaji sebab apa ramai tidak mengundi untuk UMNO dan Barisan dan lebih ramai tidak keluar mengundi. What is the problem? Dan apa akan berlaku sekiranya fakta-fakta yang menyebabkan mereka tidak keluar mengundi berubah? Which means there are certain factors yang menyebabkan mereka tak mengundi untuk UMNO dan juga tidak keluar mengundi. And if these factors are removed, what's going to happen? Adakah pengundi yang tidak mengundi untuk UMNO ataupun pengundi yang tak keluar mengundi, adakah ini satu protes, a message to the opposition? Oleh kerana opposition ni berpecah, kita ada Pakatan Harapan, PAS, Bersatu, semua bergaduh sama sendiri, dan pengundi muak ataupun benci dengan kelakuan pembangkang, dan mereka juga tidak setuju Anwar Ibrahim calon Perdana Menteri, dan mereka pun tidak pasti sekiranya Pakatan menang siapa akan jadi Menteri Besar. Jadi banyak faktor-faktor ini menyebabkan mereka tidak mengundi untuk kerajaan ataupun tidak keluar mengundi langsung. It's a message. Kalau awak nak undi kita, if you want our vote, maka perlulah perkara-perkara ini diperbaiki. You must address our concerns. And these are our concerns. Kalau you selesai semua perkara ini, maka kita akan keluar mengundi dan kita akan undi untuk awak. Jadi pembangkang sudah tahu. Ramai tak keluar mengundi, COVID tu satu daripadanya lah. Tapi ramai tak keluar mengundi kerana mereka tak puas hati dengan tindakan, sikap, kelakuan pembangkang. Jadi mereka lebih rela tak mengundi daripada kita mengundi untuk parti yang kita tak puas hati. Ataupun kita undi untuk parti kerajaan
yang lebih kita tak mahu. So it's boleh dikatakan satu perkara yang perlu dikaji dengan lebih mendalam sebelum kita buat satu keputusan yang UMNO Barisan sudah kuat semula dan kita mampu menang pilihan raya umum sekiranya diadakan tidak lama lagi. That may not be so. Dan banyaklah tindakan, kelakuan dan sikap pembangkang termasuk PAS, Bersatu dan sebagainya di mana saya pun tak puas hati. Atau saya kata pengundi-pengundi di Johor. Dan saya rasa selagi mereka tak memperbaikikan keadaan, saya tidak sokong. Dan walaupun saya orang anggap sebagai hardcore PAS, tapi saya rasa PAS pun perlu membuat satu kajian dan mungkin perlu membuat satu perubahan ataupun reform di dalam PAS supaya rakyat Malaysia bukan saja orang Islam, sebab orang Islam pun ramai tak sokong PAS. Tapi orang bukan Islam juga, orang Cina, orang India ni, mereka susah nak sokong PAS. Dan sekira PAS tak peduli tentang orang Cina, orang India pun ataupun orang bukan Islam, kalau sokong, tak sokong, I don't care. Dan kalau kita ambil di kalangan orang Melayu pun ramai tak sokong. Kalau PAS tak peduli ini semua, PAS hanya nak dapat sokongan daripada orang hardcore Islam, maka bertanding di Terengganu, Kelantan dan mungkin Kedah dan Perlis. Jangan bertanding luar 4 negeri tersebut. Sebab di situ sajalah orang Islam ni berkelakuan Islam. Di luar 4 negeri itu, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, orang Islam ni tak berapa nak Islam. Mereka cakap je, tapi when it comes to the crunch, mereka nak liberal, mereka nak moderate, mereka nak modern. So, if you want to serve the kampung people, then pergi bertanding kat kampung. Jangan bertanding dekat bandar. Kalau nak bertanding dekat bandar, kena ubah sikit dasar, ubah sikit sikap dan become more modern in that sense. You cannot be both. You tak boleh kata saya nak memperjuangkan Islam dan saya nak memperjuangkan liberalism sekaligus. It doesn't work. Either or. Sekurang-kurang PKR ni honest. Dia lebih tumpu kepada liberalism. Melayu yang lebih selesa to live in the modern world dan anggap sebagai Islamic world ni sebagai backward. You need to decide which market you are trying to capture. Jadi susah PAS nak survive di luar what we call the Malay states ataupun the Malay heartland. Dan mereka bertanding 3, 4, 5 penjuru dan menyebabkan undi pecah. So I think PAS, Bersatu, Pakatan perlu duduk dan decide. Do they want to continue to be the loser or do they wish to be the winner? Nak jadi winner ni, dia kena tolak ansur. Dia kena compromise. You tak boleh nak 100% ikut saya. It has to be a compromise, bermaknanya you win some, you lose some. Kalau tak compromise, PAS, Bersatu, Pakatan dan sebagainya, maka UMNO Barisan Nasional will continue to win. UMNO Barisan Nasional akan terus menang walaupun mereka menang macam di Johor dengan 16% sahaja undi. So both, baik UMNO Barisan, baik pembangkang, PAS dan Bersatu, mereka perlu mengkaji hala tuju mereka, the way forward. And dalam keadaan sekarang, saya kalau maknanya pembangkang berpecah, bergaduh dan pengundi tak puas hati dengan pembangkang, maka ya, saya setuju UMNO Barisan Nasional akan terus menang. Tapi mereka perlu ingat, sekira Parlimen dibubar, pilihan raya umum ke-15 yang tergempar diadakan, mereka akan bertanding
222 sahaja kerusi parlimen, 222 kerusi parlimen, dan hanya 4 negeri. 4 PRN negeri sahaja akan diadakan. Bermaknanya pilihan raya negeri di Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Perlis. The rest of the country tidak akan adakan pilihan raya negeri. Dan ini bermaknanya walaupun pilihan raya diadakan seluruh Malaysia, tapi tidak akan diadakan di semua negeri di Malaysia kecuali hanya 4 negeri. Masih akan perlu pilihan raya negeri sekali lagi pada tahun depan. Itu ke yang UMNO nak. 2 pilihan raya, 1 untuk parlimen dan 1 lagi untuk 9 negeri pada tahun depan. Ini mungkin akan membuat rakyat Malaysia dan pengundi marah kerana kos dia akan memakan belanja berbilion-bilion, kemungkinan besar 3 hingga 4 bilion akan dibelanja. Salam sejahtera.